Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan isu SRC internasional yang mana di sini kenyataan terkini bahawa begitu banyak bukti seleweng RM40 juta dari SRC. Dan kita lihat hari ini masuk hari keempat pendengaran kes rayuan ini yang mana Datuk Seri Najib mengenepikan sabitan dan hukumannya dalam kes rayuan SRC internasional yang berjumlah RM42 juta ringgit. Yang mana di sini kita lihat juga begitu banyak bukti Najib seleweng duit. Yang mana timbalan pendakwa rakyat berhujah bahawa pendakwaan mengemukakan begitu banyak bukti untuk menunjukkan Najib Razak menyeleweng RM40 juta daripada SRC untuk kegunaan sendiri. Dan di sini juga ketika pembicaraan SRC, pemeriksaan balas yang dibuat pasukan pembelaan terhadap saksi pendakwaan gagal dan secara serius mencabar hujah bahawa wang tersebut memang dimasukkan akaun Najib di M-Bank yang digunakan untuk manfaat sendiri. Jadi ini adalah satu kenyataan yang jelas yang mana selama ini yang kita lihat walaon Datuk Seri Najib yang berhujah di luar mahkamah yang begitu hebat, yang pada saya mereka ini tiada fakta. Yang mana rakyat sendiri pun sudah lihat bahawa dalam kes ini kita lihat beberapa walaon ataupun mereka yang begitu menyokong akan tindakan Datuk Seri Najib ini, yang mana kita lihat membelakangi badan kehakiman kita, yang mana kita lihat hakim kita pun mereka buat laporan polis. Jadi harapan kita rakyat, siapa yang kita boleh percaya lagi dalam badan kehakiman ini jika ketua hakim negara pun kita ada orang buat laporan polis. Jadi ini adalah satu isunya bahawa mereka sendiri tidak mempercayai undang-undang dan mereka nak undang-undang itu menyelbahi mereka dan mereka akan kata betul. Ini adalah satu yang kita lihat berpuluh-puluh tahun diamalkan oleh pimpinan politik yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional untuk menjaga kepentingan elit-elit politik mereka yang menjalankan kerja-kerja rasuah dalam arena politik negara kita ini. Dan hari ini apabila Pakatan Harapan berjaya menukar hanya sebentar, tetapi kita melihat hasilnya. Dan ini adalah bukti-bukti yang jelas kita lihat apabila timbalan pendakwa rakyat mengatakan bahawa membangkitkan yang Najib tidak pernah mengadu kepada mana-mana bank berhubungan dengan transaksi salah berjumlah RM42 juta ke akaun banknya. Dan si Nat Baram berkata sebaliknya Najib langsung tiada masalah untuk menggunakan wang itu. Jadi kalau duit masuk dalam akaun bank kita berjumlah bukan sedikit, iaitu 42 juta ringgit, dan akhirnya kita menggunakan duit itu tanpa rasa bersalah, dan akhirnya apabila sampai ke mahkamah, akhirnya kita pula mengaku bahawa saya tidak tahu. Apakah ini jawapan yang kita nak bagi dekat mahkamah? Dan akhirnya kes ini panjang dan kita tahu hampir 4 tahun kes ini berjalan, dan kita tahu berbanyak-banyak delay sehingga ke waktu COVID dulu delay banyak kali juga. Dan yang terakhir apabila kes ini sampai ke kemuncaknya hari ini dan beliau cuba menukar peguam di saat akhir, menukar peguam di saat akhir. Ini adalah membuang waktu ketua-ketua hakim kita, membuang waktu kita punya badan kehakiman, dan akhirnya perkara-perkara ini melibatkan duit rakyat. Kerana untuk kita nak membuat sidang penghakiman ini, itu adalah memerlukan kos, dan ini adalah duit daripada duit rakyat yang harus mengalir dalam isu ini. Dan Datuk Seri Najib tidak ada masalah kerana kita tahu kalau beliau nak melantik berapa banyak hakim pun, yang kita lihat apa yang berlaku ini, 42 juta masuk ke dalam akaun, beliau berjoli, ini kan pula nak bayar peguam. Jadi ini yang kita rakyat secara jelasnya boleh lihat. Dan kita tahu bahawa dalam proceeding ini juga apabila dia melantik hakim baru, dan akhirnya hakim baru juga tidak mahu kerana tempoh yang tidak panjang, yang mana hakim baru minta tempoh 3 ke 4 bulan. Ini adalah tidak adil kerana kenapa Datuk Seri Najib tiba-tiba memecat peguam lamanya dan akhirnya melantik peguam baru. Ini bukan salahnya kehakiman, ini bukan salahnya mahkamah, tetapi apa yang kita lihat walaon-walaon yang di luar sana yang mana merasakan bahawa beliau itu betul. Dan kita lihat ini adalah taktik yang digunakan oleh Datuk Seri Najib untuk beliau melihatkan diri beliau seolah-olah tidak ada pengadilan, dan akhirnya rakyat simpati, dan akhirnya rakyat akan
merasakan bahawa keadilan kepada beliau itu tidak ada. Tetapi sebenarnya sudah begitu lama keadilan itu cuba diberikan kepada beliau. Dan kita tahu bahawa jika Datuk Seri Najib ini berjaya masuk ke penjara, akhirnya pemimpin-pemimpin lain akan merasa takut dan pemimpin-pemimpin lain akan merasakan bahawa apalagi yang sebelum ini sudah ada Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri yang dituduh bersalah dan akhir masuk penjara. Tetapi kalau kita tidak lakukan, kita punya badan kehakiman ini yang dilihat oleh rakyat adil, dan jika Datuk Seri Najib ini tidak diadili dan dilihat oleh rakyat tidak masuk ke dalam penjara, jelas seluruh dunia akan pandang kita, badan kehakiman kita, yang dirasakan bahawa ada sesuatu yang tidak kena di situ. Tetapi apa yang kita lihat hari ini sebagai rakyat, bahawa badan kehakiman kita itu ada 5 hakim yang berada di situ, yang nak menentukan siapa dia yang bersalah atau tidak itu. Jelas itu adalah satu daripada badan kehakiman yang kita dah buat seperti ini terbaik. Dan 5 orang ini tidak tentu keputusannya 5 orang ini menolak. Mungkin menang 2, mungkin 2/3, ataupun 4-0, ataupun sebaliknya. Jadi tidak ada isu di sini kalau saya lihat. Dan kalau setiap ahli politik daripada UMNO, daripada Barisan Nasional masuk mahkamah dan harus menang, dan hanya rakyat biasa ni yang dihakimi yang kita nak katakan adil, itu pada saya juga tidak adil. Kita lihat apabila kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dahulu, bagaimana keadaan, sehingga kan apabila di mahkamah itu pasukan polis, pasukan keselamatan mengawal begitu ketat. Tetapi apa yang kita lihat hari ini kepada Datuk Seri Najib begitu senang dan seolah-olah diberi kelonggaran, padahal beliau sudah pun dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan akhirnya denda 210 juta dan dilihat rakyat masih bebas. Ini yang membuatkan kebangkitan yang dilihat oleh rakyat, bahawa seolah-olah timun itu timun lah dan durian itu durian lah. Akhirnya durian itu jatuh di atas timun pun luka, timun jatuh di atas durian pun luka. Dan yang paling kita rakyat lihat adalah duit itu dimasukkan ke dalam akaun beliau dan beliau juga tidak membuat laporan kepada Bank Negara untuk tindakan selanjutnya, ataupun adakah duit itu salah. Ini juga kita lihat dah salah, tetapi beliau dengan tidak ada masalahnya menggunakan wang ini. So ini yang menjadi kemuskilan, dan akhirnya di sinilah sebabnya beliau dilihat sebagai mengambil rasuah, yang mana kita tahu bahawa dana yang masuk ke dalam duit yang masuk ke dalam akaun beliau melalui Ambank ni tadi, jelas beliau gunakan dan tidak ada masalah dalam penggunaan wang ini. Sebab itu Timbalan Pendakwa Raya membangkitkan yang Najib tidak pernah mengadu ke mana-mana bank berhubungan transaksi salah berjumlah RM42 juta ke akaun bank beliau. So itu isunya. Dan akhirnya kantoi lah. Apabila dah kantoi, apa yang kita dengar di luar mahkamah, akhirnya sebut Jolo lah, sebut orang ni lah. Tidak perlu sebut lagi. Yang mastermind tetap Datuk Seri Najib. Beliau Perdana Menteri, beliau Menteri Kewangan, beliau yang mengarahkan semua menjadi apa semua di dalam SRC, semua di dalam 1MDB. Tetapi walaon-walaonnya seperti mana yang kita dengar, begitu baik hujahnya berkenaan dengan isu ini. Kita rakyat sangat mudah memikirkan bahawa berlaku transaksi dan akhirnya dah salah di situ, dah jelas. Itu saja yang kita rakyat, tidak perlu macam-macam lagi kita nak cerita. So itulah alkisahnya, dan saya percaya keadilan itu ada, dan saya percaya hakim kita itu mengambil keputusan yang betul dalam setiap penghakiman siapapun rakyat kita. Dan itu yang kita rakyat mahukan, ada check and balance dalam kerajaan kita ni, dalam kepimpinan negara kita ni, agar tidak berlaku penyelewengan besar seperti ini. Dan rakyat sendiri sudah faham bahawa betul-betul berlaku penyelewengan besar ini. Cuma walaon-walaon yang kata tak ada. So itulah berkenaan dengan isu yang mana begitu banyak bukti Najib seleweng RM42 juta. Dan yang paling baik sebenarnya, welcome to Sungai Buloh Inn. Thank you, terima kasih.